Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi sekali lagi dalam sesi tadabbur harian kita, alhamdulillah. Pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-57 dan kita akan berbincang pada hari ini. Kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala, ayat Quran daripada surah Al-Imran, iaitu ayat 53 sehingga ayat 61. Ayat 53 sehingga ayat 61. Hari ini alhamdulillah kita telah memasuki surah Zulqa'dah ayat tahun 1442 Hijriah, bersamaan dengan 12 hari bulan Jun tahun 2021. Hari ini hari Sabtu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keberkatan kepada kita pada hari ini, dan saya harap kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita sekarang ini untuk bersama-sama membuka mushaf, tak kiralah sama ada live sekarang ni ataupun yang akan mengikuti sesi ini pada bila-bila masa sahaja, yang membuka video ni akan dapat bersama-sama untuk melihat Al-Quran, untuk melihat mushaf. Moga-moga kita akan dapat ambil yang terbaik daripada perkataan-perkataan yang ada di dalam muka surat ini pada hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan sikit untuk kita mengambil keberkatan dalam sesi kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Saya ambil pendek je, insya-Allah. Ayat tu adalah ayat yang ke-53 daripada surah Al-Imran. Ayat ini adalah merupakan yang kita bincangkan pada hari ini. Yang kita nak lihat adalah sambungan daripada apa yang dikatakan oleh Al-Hawari, Hawariyun. Jadi Hawari ini, mereka ni telah berkata, Rabbana amanna, kami telah beriman ya Allah, bima anzalta, dengan apa yang diturunkan, apa yang telah kau turunkan kepada Rasul-Rasul. Sama ada Rasul Nabi Isa alaihissalam, kepada sebelum-sebelumnya kami beriman ya Allah dengan apa saja, sebagaimana kita orang-orang yang beriman, orang Muslim pada hari ini, kita beriman dengan semua Rasul-Rasul, dengan semua Rasul-Rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan kitab-kitab, sama ada kitab Taurat, kita beriman walaupun kita tahu, kita yakin bahawa kitab yang ada sekarang, tetapi secara umumnya adalah kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan begitulah seterusnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahawa begitulah juga Hawari ini. Hawari ini yang kita sebutkan, iaitu jumlah mereka seramai 12 orang. Sebelum daripada ni, mereka ni adalah orang-orang yang beriman dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami beriman ya Allah, dan kemudian kami beriman dengan apa yang kau turunkan ya Allah, wattaba'na ar-rasul, dan yang keduanya kami ikut. Maknanya beriman dan mengikut. Jadi kalau kita sekarang ni adalah dua kalimah syahadah kan. Yang pertama iaitu kami beriman dengan kamu ya Allah, dengan kau ya Allah, dan kemudian yang kedua kami mengikut apa yang dibawa oleh Rasul, iaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi begitulah juga Hawari ini, mereka kata mereka ni beriman dan kemudian mereka tu mengikut Rasul. Jadi apa yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah faktubna ma'asyahidin. Maka ya Allah, uktubna. Uktubna maknanya tuliskanlah. Janganlah jadi kami ni orang yang degil. Itu kata tafsir. Ma'asyahidin, jadikanlah kami ini, tuliskanlah kami ini ya Allah bersama-sama dengan orang syahid. Syahidin ini ialah maknanya orang yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Iaitu menyaksikan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Menyaksikan apa sahaja. Menyaksikan dengan Isa, beriman dengan Isa, beriman dengan semua-semua itu. Orang-orang yang beriman, ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang syahid, yang menyaksikan kebenaran Nabi kamu, menyaksikan semua benda-benda yang baik yang kamu sukai. Jadi itu adalah ayat yang pertama kita pada pagi ini. Yang keduanya, seterusnya ialah ayat wa makaru, apa yang berlaku selepas daripada itu. Jadi Allah Ta'ala ringkaskan cerita sini kan, iaitu wa makaru. Orang-orang Yahudi ni tak suka kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka telah membuat macam-macam perangai,
mereka buat macam-macam helah, macam-macam idea, macam-macam perancangan. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini wa makaru. Mereka pun membuatlah perancangan. Iaitu siapa? Iaitu orang-orang Bani Israel yang tak percaya kepada Nabi Isa ni, tak nak terima Nabi Isa ni, menolak Nabi Isa ni. Lalu mereka pun telah makaru. Mereka telah buat perancangan mereka. Jadi makar ni, al-makar ni ialah satu perancangan yang mantap, yang hebat kan. Dia boleh jadi baik, boleh jadi tak baik kan. Kalau niat tu betul, kalau memang untuk betul, maka dia akan jadi baik. Kalau niat tu tak betul, mereka untuk kejahatan, maka dia akan jadi jahat. Jadi makaru ni lah, al-makar ni membuat perancangan mereka, membuat strategi mereka lah kan. Mereka telah buat, tetapi mereka tak sedar bahawa Allah juga telah wa makarallah. Allah ada perancangan dia. Dia jangan fikir bahawa bila dia buat tu maka Allah Ta'ala tak buat. Tak, Allah Ta'ala ada perancangan dia kan. Jangan fikir bahawa apa yang mereka buat ni akan menjadi. Tak, jangan fikir. Allah SWT sebut tu wallahu khairul makirin. Allah, perancangan Allah itulah yang terbaik. Jadi al-makirin ini adalah kalau kita katakan iaitu orang-orang yang membuat makar, manusia yang membuat makar. Jadi Allah SWT sebut sini dalam setengah penafsiran, dia kata macam ni, maksud di sini iaitu Allah Ta'ala tahu. Khairul makirin artinya Allah Ta'ala tahu siapakah Allah yang terlebih tahu apa, dan juga Allah mampu untuk menggagalkan perancangan mereka. Al-makirin. Jadi al-makirin ni ialah manusia yang cuba nak buat makar. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang mereka buat, Allah Ta'ala tahu apa makar mereka, Allah tahu perancangan mereka, dan Allah Ta'ala boleh menggagalkan apa yang dia nak. Jadi perancangan Allah, apa yang Allah Ta'ala tetapkan, maka itulah yang lebih mantap lagi, yang mengatasi planning mereka. Jadi kita ni kena sebagai manusia kan, kita kena faham bahawa sebenarnya kita ni adalah hamba saja. Kita tak mampu nak lawan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah maka jangan kita rasa bahawa kita nak planning satu benda yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Apa yang Allah Taala suruh kita ikut. Kita kena ikut kan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ikut, kita seolah-olah nak lawan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi seterusnya Allah Taala kata izqala, dan ingatlah ketika apa? Qala Allahu, ketika Allah Taala berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, Allah Taala kata, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika. Aku, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, inni mutawaffika. Jadi sekarang ni perbincangan, banyak ulama ni berbincang apakah maksud mutawaffika. Kita pun nak tahu juga kan sekarang ni kan, apakah mutawaffika ni. Kalau kita orang Melayu, kita kadang-kadang kita bercakap wafat wafat daripada perkataan ni. Apa maksud wafat ni? Wafat ni maksudnya ialah mengambil sesuatu dengan sempurna, kalau ikutnya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala misalnya kata orang tu wafat, artinya orang tu telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya itu wafat. Jadi mutawaffi kan ni ada pelbagai penafsiran sebenarnya di dalam ayat ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, penafsiran kita ambil yang dua yang besar saja. Dia ada banyak lagi yang kecil-kecil kan, tapi yang dua yang besar ulama sebut ialah yang pertama sekali pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama ni pendapat yang kuatlah di kalangan ulama ni, mengatakan apa? Maksud mutawaffi kat sini ialah qabiduka. Qabiduka ni Allah Ta'ala ambil dengan sempurna. Jadi sebab al-wafa ni boleh jadi makna mengambil, membayar hutang pun kita panggil wafa juga. Wafa biddain, membayar hutang. Jadi mutawaffika di sini ialah Allah Ta'ala dengan Nabi Isa ni, Allah Ta'ala ni ambil Nabi Isa dengan sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan sempurna ni? Ni kata jumhur ulama, pendapat majoriti ulama tafsir mengatakan Allah Ta'ala ambil Nabi Isa dengan sempurna, iaitu mengambil ruh dan jasadnya sekali. Kemudian selepas daripada itu disebut warafi'uka. Warafi'uka itu, dan Allah Ta'ala angkat kamu, wahai Isa. Angkat ni apa? Angkatnya, angkat tu dia kata waw tu adalah waw untuk menjelaskan kepada mutawaffika tu. Jadi apa maksud mutawaffika? Iaitu rafi'uka. Jadi erti di sini, ini jumhur ulama mengatakan bahawa Nabi Isa ni diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebagaimana kita biasa, kita semua ni wafat. Apa maksud wafat ni? Bercerai ni. Allah Taala ambil ruh tu, dan tapi jasadnya tinggal di sini, tinggal di atas bumi kan, tapi ruh tu diangkat. Jadi akhirnya dia berpisah, tapi Allah Taala meninggalkan jasad di bumi. Jadi itu tak dipanggil mutawaffika. Itu dipanggil sebagai wafat je.
mati kan. Tapi Nabi Isa ni tak macam tu. Allah Ta'ala ambil dia dua-dua sekali, iaitu ruh dan juga jasad. Jadi ceritanya sebagaimana yang disebutkan iaitu bahawa bila orang-orang yang nak bunuh ni, orang Yahudi dan juga tentera Rom ni, mereka berpakat mereka nak bunuh orang Yahudi dan juga tentera Rom pada masa tu yang memerintah di Palestin. Mereka nak ambil, nak tangkap, nak bunuh Nabi Isa AS tu. Jadi dibawa lah ke satu tempat tu kan. Jadi yang pembawa tu dikatakan ialah seorang yang merupakan Hawari yang telah belot yang telah khianat kepada Nabi Isa AS. Jadi dibawa tu sampai masuk ke dalam tu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat Nabi Isa daripada atap rumah tu kan. Jadi dia jadi naik terus. Naik terus. Jadi bila tentera ni datang tengok, mana dia? Mana yang kamu kata Nabi Isa ni? Allah Ta'ala telah menyerupakan orang tadi tu yang dikatakan nama dia Yahuza. Nama dia tu, jadi Allah Ta'ala serupakan. Jadi mereka pun tangkapnya, inilah Nabi Isa. Dia kata, tak, aku bukan Nabi Isa, aku ni Yahuza. Tak, Allah Ta'ala telah menyerupakan. Muka dia tu, wajah dia dah sama macam Nabi Isa. Dia kata, tak, aku bukan Isa, aku Yahuza. Orang kata, kalau tak, mana dia Nabi Isa? Kalau macam tu, kalau awak kata awak ni Yahuza, mana Nabi Isa? Nabi Isa pergi mana? Awak lah tu. Tapi dia kata pula, bukan. Kalau aku ni bukan, aku ni Yahuza, dia kata. Habis itu Nabi Isa mana? Aku manalah tahu, dia kata. Kalau aku lah Isa, mana Nabi pergi Yahuza? Jadi bergaduh situ. Bergaduh, akhirnya Yahuza ni pun ditangkap, lalulah disalib. Jadi yang disalib tu ialah bukannya Nabi Isa. Yang disalib tu adalah Yahuza tadi tu. Itu cerita dia yang berlaku kan. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini wa rafi'uka, Allah Taala angkat dia ilayya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan di dalam hadis yang sahih, iaitu yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, dia kata hampir-hampir perkara ni adalah satu benda yang mutawatir dari segi maknawinya apa, iaitu Nabi Isa ni akan turun di hari sebelum daripada kiamat nanti. Dia turun semula dan dia akan memerintah bumi ini dengan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan buat beberapa perkara. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ialah, yang pertama sekali dia akan membunuh Dajjal, yang keduanya dia akan membunuh babi, yang ketiganya dia akan memecahkan semua cross palang-palang salib-salib ni yang dikatakan oleh orang Yahudi, orang Kristian ni kan, bahawa itulah sebenarnya salib-salib, mereka memuji salib dan sebagainya. Jadi Nabi Isa akan patahkan, akan musnahkan semua sekali ni. Yang seterusnya ialah dia akan mencabut jizyah, maknanya tak ada lagi sama ada nak Islam atau tak Islam kan. Jadi kalau ikut kita sekarang ni ialah Islam ataupun tak nak Islam boleh, tapi bayar jizyah. Jadi sampai kepada Nabi Isa ni tak ada lagi jizyah tu. Kemudian seterusnya adalah beberapa perkara lagi, dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dia kata Nabi Isa ni akan memerintah selama 40 tahun. Mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah beberapa. Jadi insya-Allah kan kita semua boleh tengok dengan lebih detail berkenaan dengan cerita tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman nanti ni. Itu jadi kita akan sebut cerita sini. Kemudian seterusnya ialah Allah Taala kata wa mutahhiruka. Dan kemudian Allah Ta'ala akan mutahhir. Mutahhir maknanya mensucikan kamu. Mensucikan Nabi Isa tu. Mensucikan daripada apa? Mensucikan daripada kejahatan-kejahatan. Menjauhkan daripada perangai-perangai kejahatan-kejahatan orang Yahudi yang jahat ni kan. Dan sebagainya. Allah Ta'ala bersihkan dia. Makna Allah Ta'ala tak geluman kah kita kata kan? Tak terlibat dengan benda tu kan. Minal lazina kafaru. Allah Ta'ala selamatkan dia juga, maksudnya daripada perancangan yang dibuat oleh orang kafir ini. Wajailul lazina tabauka, dan seterusnya Allah Ta'ala telah kata, Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang mengikut kamu wahai Isa, apa, fauqal lazina kafaru, di atas orang-orang yang kafir. Jadi maknanya apa yang dibawa oleh Nabi Isa ni adalah betul, dan orang yang mengikut Nabi Isa adalah betul, yang asal dulu kemudian ramailah selepas daripada itu orang-orang yang sesat daripada kalangan orang yang kata ikut Nabi, mereka sebenarnya kafir dengan Nabi Isa. Mereka kata Nabi Isa ni 3 lah, Trinity lah, semua tu adalah kufur. Jadi yang mengikut asal tu Allah Ta'ala kata dia angkat. Dia angkat maknanya ditinggikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka yang tak ikut Nabi Isa tu, yang telah kufur dengan Nabi Isa tu, itulah jadi rendah dah kan. Rendah tu dari sudut mana kan. Jadi macam-macam lah penafsiran ulama sini. Ada yang katanya fauqal lazina kafaru, orang kafir ni orang Yahudi yang tetap nak ikut Yahudi juga, yang tak nak Bani Israel, yang tak nak ikut Yahudi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi
Allah Ta'ala telah angkat mereka, maknanya dari segi hujahnya mereka tak boleh nak lawan sebenarnya. Mereka tak mampu nak lawan apa yang kita yakin, apa yang kita faham, apa yang kita tahu kan. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita semua ni kan. Hakikat mereka ni berdasarkan kepada ajaran daripada pendeta-pendeta mereka saja. Bukan ada kitab mereka ceritalah, mereka dah ubah lah, pendeta-pendeta mereka ubah semua kitab-kitab tu kan. Jadi Allah SWT sebut selepas tu ila yaumil qiyamah, sampailah kepada hari kiamat orang kafir tu akan jadi rendah kan, tak ada nilainya. Summa ilayya marji'ukum, Allah Ta'ala kata, dan kemudian seterusnya kepada akulah kamu akan dikembalikan. Fahkum bainakum, maka hendaklah kamu hukumkan di kalangan mereka itu, di kalangan kamu, fima kuntum fihi takhtalifun. Minta maaf, Allah Ta'ala akan hukum di kalangan kamu ni apa yang kamu berdebat ni pada hari kiamat nanti kan. Fima kuntum fihi takhtalifun, yang berdebat sekarang lah. Kita berdebat apa kan? Kata ni lah Nabi Isa gini lah, Nabi Isa gini lah. Macam-macam perang-perang yang mereka, kata-kata mereka yang tak betul tu, Allah SWT nanti akan putuskan ceritalah nanti kan. Sebenarnya kan. Jadi Allah Ta'ala dah cerita pada kita dan Alhamdulillah kita terima kan. Tapi mereka tetap juga tak nak terima. Orang-orang Yahudi dan juga setengah daripada orang-orang Kristian yang telah menyeleweng itu. Seterusnya, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Allah Ta'ala kata orang-orang kafir ni Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab yang pedih. Nak kafir sangat, tak nak. Dah kita beri keterangan, kita beri penjelasan, kita cerita dah kan. Hujah-hujah semua kan. Tak, mereka tak nak. Fid dunya wal akhirah. Jadi Allah SWT sebut sini, mereka ni akan diazab oleh Allah SWT di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat of course lah, kita tahu kan. Mereka akan masuk neraka, mereka dan sebagainya kan. Orang yang kafir ni, orang-orang yang tak nak beriman, orang-orang yang engkar ni, dan di atas dunia juga. Walaupun kita tengok mereka ni macam banyak harta, macam maju dari segi macam-macam benda kan, industrinya maju, teknologinya maju, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah kata mereka ni tak akan maju. Adakah mereka ni bila maju tu mereka ni tak azab? Tak, terletak pada manusia kan. Jadi ulama-ulama tafsir dulu lagi dah sebut dah, Allah Ta'ala azabkan mereka dengan macam-macam bukan macam dengan kemiskinan. Dia tak sebut kemiskinan, tapi antara yang disebut ialah asyaqa. Allah Ta'ala, ulama tafsir sebut Allah Ta'ala azabkan mereka ni di atas dunia dengan apa? Dengan sakit jiwa gitu, dengan rasa tak selesa, dengan rasa tak bahagia. Tu asyaqa maknanya. Dan juga dengan amrad, dan penyakit, tak putus-putus penyakit kan. Tengok kita katakan sekarang corona ni bagi kita ada pahalanya, tapi bagi orang kafir, orang tu mereka mencelak, mereka bergaduh, mereka dan sebagainya. Jadi semua tu adalah merupakan azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada orang-orang yang kafir kan. Jadi mereka akan menambahkan lagi kekafiran mereka. Jadi pergaduhan di kalangan mereka, baghdha sama mereka, itu ulama-ulama tafsir sebut kan. Saya sebutkan saja kan. Jadi nak menunjukkan apa? Bahawa orang kafir ni, mereka ni diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni. Kita tengok kan, walaupun mereka ni kaya tapi mereka sakit jiwa. Walaupun kaya tapi berbunuhan. Walaupun kaya tapi bunuh diri. Walaupun kaya, tengok kan, bermakna apa? Itu adalah azab Allah Ta'ala ke atas mereka di atas dunia ni. Di akhirat jangan cerita. Fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Allah Ta'ala kata tak akan ada siapa-siapa yang boleh menolak bila Allah Ta'ala ni. Penolong maksudnya al-mani'ina min azabillah. Orang yang akan menghalang azab Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala nak kenakan kepada mereka. Tak ada benda yang boleh menghalang perkara. Wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman, alhamdulillah kan, kita orang yang beriman tetapi kita beramal soleh, insya-Allah kan, insya-Allah. Jangan lupa untuk beramal soleh, jangan rasa beriman dah selamat. Tak, beriman Allah Taala selalu sebutkan beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh, beriman, maka Allah Taala orang macam tu akan fayuwaffihim, Allah Taala akan bayar kepada mereka, Allah Taala akan tunaikan kepada mereka kan. Allah Taala. Jadi ada di sini ada dua qiraat fayuwaffihim, fanuwaffihim, dengan nun dan juga dengan ya. Fayuwaffihim dibayar, fanuwaffihim kami akan bayar, kami akan tunaikan. Ujurahum, ujur ni macam seolah macam gaji kan, tapi balasan maksudnya kan, balasan pahalanya, ujurahum ni. Bila kita buat dapat pahala, bila kita beriman dan beramal soleh kita akan dapat pahala. Kalau tak beriman tapi beramal soleh tak dapat pahala. Sebab apa?
Iman ni adalah tempat gantung, syarat untuk meletakkan amal soleh ni mesti kena ada iman. Jadi kita ada beriman, kita buat amal soleh, maka Allah Taala pasti Allah Taala kata dia akan bayar, dia akan tunaikan, dia akan beri pahala kepada kita. Fa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka kepada orang zalim. Orang zalim ni apa sini? Kalau ikut kaitan dengan sini ialah zalim ni boleh jadi maknanya ialah orang-orang yang zalim, orang yang tidak menunaikan haknya apa? Iaitu Allah Taala kalau dia beri, dia akan kira walaupun sekecil-kecil benda. Walaupun sekecil-kecil benda, sedamit-damit. Orang sini panggilkan. Maknanya kan, walaupun benda tu kecil, Allah Ta'ala akan bayar. Allah Ta'ala tak suka kalau orang tak ambil, tak kira ni. Itu zalim nama dia kan. Jadi kalau orang lah, kita hutang contoh kan, walaupun 1 sen kena bayar juga kan. Itu maknanya tidak zalim. Jadi Allah SWT, walaupun sedikit, dia akan berayar pada kita. Itu satulah. Dalam tafsiran lain dia kata wallahu la yuhibbuz zalimin, sinilah zalim seperti mana zalimnya orang-orang yang Kristian yang telah mengatakan Trinity, 3 Tuhan dan sebagainya kan, Roh Kudus, Roh yang suci, Spirit, kemudian Nabi Isa anak Tuhan, kemudian ayat. Itu semua Allah Taala tak suka, itulah zalim. Itu satu pendapat tafsir lagi kan. Zalika, kemudian Allah Taala kata zalika natluhu alaika minal ayat. Semua tadi yang kami ceritakan, kata. Zalika tu makna cerita Nabi Isa, cerita tentang Nabi, Maryam, cerita tentang Ali Imran, cerita tentang Nabi Zakaria. Semua yang kami dah cerita tu Allah Taala katakan zalika natluhu alaika wahai Muhammad. Kami ceritakan kepada kamu, iaitu kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad. Kami bacakan, kalau natlu kami baca, tapi maksudnya kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad alaika minal ayat. Itu adalah di antara tanda-tanda. Jadi tanda-tanda apa sini? Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad boleh cerita semua itu kan. Kalau tak Nabi mana ada di situ? Nabi wujud ke masa Nabi Zakaria tu mencabut undi untuk memilih siapa nak jaga Maryam? Contohnya kan yang disebutkan sebelum daripada ni. Tak ada. Nabi tak ada pada masa itu kan. Ini berlaku berapa ni? Dah 600 tahun sebelum daripada tu. Sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak boleh tahu 600 tahun? Kita pun tak tahu kan. 600 tahun ni macam zaman kalau kita ni hang tuah dulu. Mana kita tahu kan? Sejarah cari kawan tak tahu kan. Tapi ini detail Allah Taala ceritakan. Jadi Allah Taala ceritakan kepada Nabi Muhammad ni adalah minal ayat, nak menunjukkan tanda bahawa kamu adalah benar. Kamu adalah nabi, seorang nabi, dan kemudian wazikril hakim, dan sebutan yang maha mempunyai hikmah, iaitu maksudnya ini Al-Quran. Jadi Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini, ceritakan ini dalam Quran, cerita kepada kamu untuk menunjukkan kamu ni adalah benar sebagai seorang Nabi. Kemudian seterusnya, inna masalah Isa. Allah Ta'ala kata masalah Isa, perumpamaan Isa, perumpamaan kejadian Isa. Dan juga setengah ulama kata masalah sini maksud dia ialah sifat Isa tu, sifat dan juga keadaan Isa, kejadian dia tu. Kita kata misal lah kan, perumpamaan tu maksudnya perumpamaan kejadian Isa itu indallah kamasali Adam, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala samalah seperti Adam. Jadi Allah Taala buat perumpamaan ni, nak kata bagi Allah Subhanahu Wa Taala, walau macam mana pun kata peliknya macam mana tak ada ayah tiba-tiba ada anak. Habis tu Nabi Adam bukan tak ada ayah, tak ada mak, langsung lagi pelik lagi. Tapi jadi tak jadi, kalau tak ada Adam, tak adalah kita kan. Jadi nak tunjukkan apa? Kalau orang pelik sangat kata Nabi Isa, sebab itulah jadi orang Kristian, dia pelik kan. Nabi Isa tak ada ayah. Siapa lagi ayah dia? Ayah dia Allah lah, dia kata. Jadi dia son of God, anak Tuhan. Tengok kan cara fikir dia kan. Jadi Allah Subhanahu Taala kata kat sini kan bahawa apa yang payah sangatnya? Nabi Adam pun tak ada. Orang Kristian percaya tak kepada Nabi Adam? Percaya kepada Nabi Adam. Kalau ikutlah yang Kristian betul lah kan, percaya kepada Nabi Adam. Jadi apa payahnya, apa yang susahnya? Nabi Adam siapa ayah dia? Tak ada. Siapa mak dia? Tak ada. Habis tu kenapa yang susah sangat nak mengayahkan Nabi Isa ni? Tak susah pun kan. Jadi Allah Ta'ala kata sama je, tak ada apa pun. Indallah kamasali Adam, samalah macam sifat, macam kejadian Nabi Adam alaihi salam. Khalaqahu min turab. Allah Ta'ala ciptakan dia daripada pasir. Allah jadikan dia daripada tanah. Daripada tanah boleh jadi manusia. Lagi pelik ke? Kemudian Allah Ta'ala kata summa qala lahu kun fayakun. Bagi Allah Ta'ala mudah saja. Allah Ta'ala kata kun fayakun. Bila jadi. Jadi kita sebutkan sebelumnya kan, bila sebut kun fayakun tu macam lambat kan. Kun fayakun, daripada perkataan kun sampai kun fayakun tu kan lambat. Ada berapa? 0.01. Tak. Kejadian Allah SWT lebih cepat lagi daripada itu. Cuma kita ni Allah Ta'ala sebut sini untuk memberitahu kepada kita betapa mudahnya. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan macam makhluk.
Allah Ta'ala dia nak akan jadi terus. Jadi sepatutnya akidah macam tu kan akan mensimpelkan kejadian Nabi Isa AS. Apa yang payahnya? Kemudian seterusnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata ada juga orang menolak, ada juga orang syak. Tak boleh duduk berfikir lagi kan. Jadi Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbik. Kebenaran tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni Quran ni datang kepada kita ni kan. Itu adalah kebenaran. Hak daripada Tuhan kan. Fala takun minal mumtarin. Janganlah kamu ni nak jadi orang yang syak-syak. Syak tu, mumtarin tu maksudnya daripada imtira'. Imtira' ni ialah seseorang yang nak berdebat, yang nak apa kan, nak berhujah, tetapi dalilnya, hujah dia tu tak base kepada satu benda yang betul. Tak base kepada satu benda yang strong. Itu mumtarin. Jadi Allah SWT kata janganlah duduk nak berdebat, janganlah duduk syak-syak kan. Kamu ni tak ada hujah pun sebenarnya kan, tapi kamu nak berdebat juga. Jadi jangan jadi macam tu. Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbik. Yang benar tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang daripada Allah Ta'ala, jangan duduk syak lagi. Jadi kita sekarang sebagai orang mukmin kan, kita percaya kan bahawa Allah Ta'ala dah cerita tentang Nabi Isa begini dia ni anak Maryam, dia ni Allah Ta'ala jadikan malaikat tiupkan padanya begitu-begitu, dan kemudian dia jadi manusia. Jadi sudahlah kan bagi kita kan. Tiba-tiba nanti kan kita kan baca lagi dalam internet, baca sini baca sini, orang Kristian kata macam ni, kita pun jadi syak. Tu ke betul? Tu Allah Ta'ala larang kita tu kan. Fala takun minal mumtarin. Jangan kamu nak jadi orang syak-syak ni. Allah Ta'ala kemudian selepas daripada itu cerita satu benda yang berlaku di dalam sejarah Nabi SAW, iaitu ayat selepas tu, ayat 61. Faman hajaka. Kalau ada orang berdebat dengan kamu, wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala sekarang ni ceritakan kepada Nabi Muhammad, dan cerita kepada kita lah kan. Kalau ada orang berdebat dengan kamu, Allah Ta'ala nak ajar ni, fihi, pada Isa tu, pada kejadian Isa tu, yang pelik sangat dia kata tu kan, nak berdebat. Jadi diceritakan bahawa perkara ni, ayat ini turun ketika ada satu kumpulan daripada Najran. Dia kata Najran ialah satu tempat yang kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu yang terletak di antara negeri Yaman dengan negeri Arab Saudi. Sekarang ni dalam Arab Saudi, dalam sempadan tu. Tapi selepas daripada tu dah masuk Yaman. Jadi hujung di selatan kalau ikut peta sekarang lah kan. Jadi ada satu kawasan tu nama dia Najran. Najran ialah kawasan Kristian. Dulu, zaman Nabi Muhammad SAW. Seluruh tanah Arab tu, dia adalah syirik musyrik tapi Najran tu dia Kristian, dan dikatakan tempat ni lah tempat yang berlaku kisah Hulam dan juga Rahib tu. Kemudian jadi dia ni orang Kristian Najran ni, apabila dia dengar Nabi Muhammad SAW dah ada di Madinah semua tu kan, jadi mereka pun datang. Dikatakan bilangan mereka pada masa itu datang 60 orang mereka datang, dan adalah ketua dia. Ketua dia tu ada seorang ketua dia, kemudian ada seorang sayyid dia, kemudian ada seorang padri dia. Dia kata yang mengetuai daripada 60 orang tu. Ada yang seorang bernama Aqib, seorang bernama Abham, dan seorang bernama Abu Harith. Abu Harith tu dia punya pendeta lah. Jadi mereka pun datang, mereka pun nak berdebat lah dengan Nabi SAW. Dan berdebat, akhirnya berdebat di atas benda yang orang panggil kerah kepala kan. Dah cerita-cerita, tak nak terima juga kan. Dia ceritakan ni Nabi Muhammad ni, dia berdebat dengan Nabi kan. Ayah Nabi Isa siapa? Kalau tak ada ayah, ini siapa? Dia nak juga Trinity. Maknanya Trinity dah zaman tu di zaman Nabi Muhammad SAW ni, bukan sekarang. Zaman tu lagi mereka dah Trinity dah. Jadi dah berdebat kerah kepala. Tak apalah, Nabi kata fa in hajjaka, Allah Ta'ala katakan kalau kamu tetap juga nak berhujah dengan kamu, hajjaka fihi, nak berhujah dengan kamu padanya, pada Isa tu, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah tahu dah, setelah dah ada ilmu dah, setelah turun dah tentang ilmu tentang Isa ni kan, dah cerita dah, maknanya kita dah cerita pada dia, kita pun dah ada tahu, ayat Quran dah ada, kita cerita pada dia, tapi nak berdebat juga, fakul. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita ialah fakul, katakan kepada mereka. Kepada apa? Kepada orang-orang yang nak berdebat tu, orang Kristian-Kristian yang nak berdebat tu. Fakun, apa tahu? Ta'alau. Mari apa? Mari kita nad'u abna'ana. Kita bawa semua anak-anak kita. Kemudian wa abna'akum. Kami bawa anak kami, kamu bawa anak kamu. Bawa semua. Kemana tu? Wa nisa'ana wa nisa'akum. Kami bawa perempuan-perempuan kami, maknanya isteri-isteri kami semua bawa, dan kamu pun bawa isteri-isteri kamu semua. Bawa. Kemudian apa tu? Dah bawa. Kemudian wa anfusana wa anfusakum. Dan kamu pun dan kami pun akan datang sekali. Maknanya jangan kamu lari tinggal perempuan dan anak-anak saja, bukan. Kita berkumpul saya kata di tempat umum, di public. Jadi kemudian apa kita buat selepas dah kumpul tu? Jadi Allah Ta'ala ajar sini, summa nabtahil.
Selepas daripada itu kita nabtahil. Kita nabtahil kuat-kuat. Ini dipanggil mubahalah. Dipanggil mubahalah. Mubahalah ni ertinya ialah apa? Iaitu asalnya daripada perkataan al-bahlu. Al-bahlu ni maknanya ada satu pendapat kata maknanya al-la'nah. Maknanya al-la'nah. Ada satu perkataan lagi, al-bahlu juga maknanya ialah melepaskan. Maknanya melepaskan apa? Iaitu bila kita lepaskan binatang tu, anak binatang supaya dia nak pergi menyusu ke demak dia, itu nama dia al-bahlu juga. Jadi al-bahlu ni boleh makna al-la'nah. Jadi dia bercampur dua tu, kita campur perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ni kan. Jadi mubahalah artinya apa? Iaitu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tadarruk betul-betul dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita minta. Yang kita minta pada masa tu ialah tu yang selepas tu. Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Kita akan kata sama-sama, ya Allah, siapa-siapa yang penipu di kalangan kami ni, maka mintalah laknat ke atas mereka tu. Kamu pun cakap macam tu, kami pun akan cakap macam tu. Sebab kamu dah nak berdebat sangat, berdebat tak habis kan. Berapa tahun tak habis berdebat ni kan. Sekarang okey, kita buat macam tu. Biar semua anak-anak kita ada. Biar semua mereka menjadi saksi. Tengok berani tak berani kamu. Jadi apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang datang ni bersama dengan 60 orang mereka tu, orang Yahudi, orang Kristian daripada Najran tu, mereka takut. Mereka cakap sama-sama mereka, ni dia ni betul. Muhammad ni betul Rasul kan. Nanti kalau kita mubahalah dengan dia, nanti hancur kita. Sebab apa? Biasanya kalau orang, biasanya kata Imam Ibn Hajar di dalam kitab dia kan, Fathul Bari, dia kata kalaulah biasanya kan tak sampai 2 tahun akan hancur. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian tu pun bila mereka diajak ni mereka takut. Mereka takut nanti kita balik habis mati semua, ataupun ada yang kata bahawa nanti api akan datang habis, dia akan bakar semua kita ni. Jadi mereka pun takut. Jadi mereka pun lari. Akhirnya mereka tak berani nak mubahalah dengan Nabi SAW. Lalu mereka pun akhirnya dikenakan jizyah saja. Nak masuk Islam tak nak juga. Jadi lalu dikenakan jizyah saja. Jadi itulah ayat ni kan jadi ibtihal. Mubahalah ni adalah merupakan satu cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita buat bersama-sama dengan orang kafir kan. Kalau orang kafir nak juga bertegas, nak juga tak nak terima kan, dengan cara kita tak apa. Kalau mereka berani, mari kita sama-sama kita bermubahalah. Jadi setakat itu saja ayat mubahalah ni, kita berhenti kat situ hari ini, insya-Allah. Jumpa lagi dalam sesi seterusnya, iaitu pada hari Isnin, insya-Allah. Bukan hari yang esok, hari esok hari Ahad kita ada hadis. Hari Isnin kita akan jumpa lagi, insya-Allah, sambungan di muka surat yang ke-58, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa seperti biasa, jangan lupa dan terima kasih semua kepada yang telah menyumbang untuk kita meneruskan untuk menyebarkan sebanyak mungkin kan. Kerana kita memerlukan kepada pembinaan web, kepada untuk penyebaran, untuk pengiklanan dan sebagainya kan, untuk sebar ramaikan lagi kepada supaya orang dapat. Kerana kalau kita tak buat macam tu, ramai orang tidak tahu kan kewujudan web kita, kewujudan video ini, insya-Allah kan. Jadi terima kasih kepada PMP, Pertubuhan Muslim Proaktif, yang telah berusaha kan untuk menyebarluaskan sesi ini. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.